sampai ni? Enam perkara tu dah selesai. Okey, sana. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu lagi dalam kelas Fardhu Ain pada petang Selasa di Masjid Taman Berlian. Kita mulakan dengan doa dan juga Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kita mulakan kelas kita dengan membaca ayat suci Al-Quran pada surah Al-A'raf, muka surat 168 ya, 168. 167. Oh, 167. Okey. 167. Okey, jom kita mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnafin lahum. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Inna haula'i mutabarrum mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Qala aghayra Allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um
من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun dah baca Al-Quran di satu muka tadi. Semoga beroleh keberkatan dalam majlis ilmu kita pada petang ni, insya-Allah ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kita hari ini insya-Allah kita nak tengok pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati ni boleh beli saja di Shopee. Tekan saja Penawar Bagi Hati, keluarlah gambar raja pula ya, gambar macam ni ya. So boleh belilah kalau nak buat rujukan ataupun berniat untuk mengaji bersama-sama dengan kita semua di sini. Kalau kita mengaji online pun kita kena ada bahan yang sama macam mana pelajar-pelajar yang ada dalam masjid ni. Alhamdulillah. Jadi siapa yang hadir dalam majlis ilmu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia keberkatan dan rahmat daripada Allah. Malaikat sentiasa mendoakan dia, makhluk-makhluk sentiasa mendoakan dia, memohon ampun kepada dia, dan dia duduk dalam ni diterima taubatnya. Maka diterima taubatnya dan diberikan keberkatan dalam segala hasil usaha yang berada bersama-sama dalam majlis ilmu sampailah dia balik ke rumah. Malaikat rahmat akan ikut dia sampai balik ke rumah dia nanti, insya-Allah. Amin, alhamdulillah ya. Jadi bagi sahabat-sahabat yang berada di online, boleh juga mendapat ilmu dengan cara online, tapi dia kena banyak lagi dia punya syarat. Dia tak boleh buka sampai dia buat kerja benda lain, dia kena fokus lah. Dia kena fokus, dia kena mengaji, dia kena tulis, dia kena ada kitab. Dan mudah-mudahan mereka mendapatlah kebaikan sama, insya-Allah ya. Facebook tak ada live ke hari ni Ustazah? Ada. Ustazah tengah live. Ada 161 dekat page Ustazah sekarang. Okey, yang dekat TikTok kita ada 85 orang. Jadi alhamdulillah, ilmu fardu ain pada petang ni adalah ilmu tasawuf ya. Jadi ilmu yang wajib kita belajar adalah ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain maknanya ilmu yang wajib. Ilmu wajib maknanya fardu ain. Fardu ain makna kat atas diri tiap-tiap seorang, semua wajib. Kalau dia tak mengaji macam mana? Tak mengaji dia menanggung dosa lah sampai mati. Jadi kena mengaji, kena belajar, wajib, tak boleh bagi alasan.
penat ke, letih, penat ke, tak ada masa ke, ataupun tak jumpa ke, dia kena cari sampai jumpa. Pengajian banyak je. Banyak je kat tempat-tempat rumah kita pun ada, masjid-masjid kita pun ada. Jadi kena usahalah untuk mengaji, ya. Jangan kita lalai daripada pengajian-pengajian fardu ain. Jadi pengajian fardu ain itu adalah ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni adalah ilmu menjaga hati. Ilmu buat menjaga hati. Sebelum ni kita dah masuk, ya. Apa ni? Oh, bukan saya punya buku. Patutlah saya heran ni. Apa dia ni? Macam-macam lah. Muka surat apa tak? Muka surat. Saya pun heran pasal buku saya ada nota ni. Padahal dia tak buat main buku. Dia pinjam buku orang, dia heran pula. 14. Oh, pasal buku saya lain sikit kan. Maknanya habis dah lah kan. Okey. Sebagaimana yang kita bagi pada bulan lepas, sebab dia sebulan sekali, kelas ni sebulan sekali fiqh, sebulan sekali akidah, sebulan sekali tasawuf. Jadi bulan lepas kita ada mengajilah berkenaan dengan hadis di mana Nabi Muhammad SAW bagi kepada Abu Umamah 6 perkara yang boleh masuk syurga, yang boleh dijamin untuk masuk syurga. Jaga 6 perkara ni, Nabi jamin masuk syurga. Kita dah bagi dah, ya. Cakap jangan bohong, amanah jangan khianat, janji jangan menyalahi janji, tundukkan pandangan kalian, cegah tangan daripada menyakiti orang lain, jaga kemaluan kamu. Itu dia lah 6 perkara. Dan sesungguhnya syurga, kita kata Nabi Muhammad SAW bersabda, jaga 6 perkara ni, Nabi kata aku jamin orang tu masuk syurga. Maka kita kena ingat, ya, Allah ni dia menetapkan segala-gala yang baik dan yang jahat, ya. Yang baik, yang jahat Allah telah tetapkan sejak azali lagi. Ketetapan daripada Allah. Syurga neraka seseorang pun telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali lagi. Dah ada nama-nama kita ni duduk di mana? Semua nama-nama kita ni sejak azali lagi. Hari ni pun dah tetap dah kita duduk di syurga atau di neraka. Cuma benda tu tidak sampai kepada pengetahuan kita. Dan bila kita tak tahu, taklah menjadi satu benda yang sangat sulit dan sangat menjadi masalah kepada kita duk fikir, aku ni nak syurga ke neraka ke? Aku ni syurga ke neraka ke? Tak ada benda yang disuruh untuk kita fikir sampai jadi isin gila lah. Jangan buat kerja Allah, buat kerja sendiri, buat kerja hamba. Kerja hamba adalah usaha dan ikhtiar. So hari ni kita ikhtiar untuk datang ke majlis ilmu, untuk dekat lagi diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara ilmu itulah kita boleh buat ibadah dengan betul, dan Allah terima ibadah kita, maka Allah redha dengan apa yang kita buat. Kita tak mau usaha langsung nak duduk je di rumah, tak boleh lah. Kita kena keluar, kena usaha, kena belajar, kena cari ilmu untuk mengesahkan ibadah kita. Kesemuanya dalam pengetahuan Allah, termasuklah kehidupan kita atas dunia, termasuklah kehidupan kita di akhirat, iaitu syurga ataupun neraka. Kesemuanya dalam pengetahuan Allah. Syurga dan neraka adalah ketetapan Allah. Syurga dan neraka tiada penghujung. Ketetapan Allah juga tak ada penghujung. Syurga neraka ketetapan Allah tiada penghujung. Syurga dan neraka itu ketetapan Allah itu tiada penghujung. Syurga, pengetahuan Allah tak ada penghujung. Syurga tak ada penghujung. Neraka tak ada penghujung. Siapa penghuni syurga Allah tahu, siapa penghuni neraka Allah tahu. Okey? Di hari akhirat, apa yang berlaku di syurga dan di neraka adalah perbuatan Allah. Yang berlaku di dalam neraka perbuatan Allah, yang berlaku di syurga juga perbuatan Allah. Apa yang berlaku di syurga neraka adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kudrah Allah tiada penghujung. Kudrah Allah tiada penghujung. Waalaikumsalam sahabat-sahabat yang berada di online, boleh tolong like lagi dan share. Ketetapan Allah bukan saja di dunia. Apa yang berlaku atas dunia ni adalah dalam pengetahuan Allah dan dalam ketetapan Allah. Apa saja berlaku di dunia, malah apa yang berlaku selepas dunia, iaitu di akhirat,
pun juga adalah dalam pengetahuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku atas diri kita hari ini? Saya ada terima soalan daripada sahabat kita. Dia kata, "Ustazah, jangan beritahu orang saya ni." Saya tak beritahu orang, saya beritahu masalah je. Okey? Sebab saya tak boleh nak jawab. Sahabat kita memang perlukan nasihat. Telefon. Saya abang, saya telefon tak angkat. Memang saya tak angkat telefon. Cuba tengok saya punya jadual. Kalau siapa tengok TikTok saya sehari berapa kali saya online live kelas? 6 kali. Malam ni lagi. Adakah masa saya nak sikit kepala? Lepas tu hampa call, hampa ada masalah. Ustazah ada masalah tak? Oh, habis kelas 8. Oh, lari pergi tomeh. Saya bertolak tadi lah, gorengkan selayang. Dan lagi kan angkat telefon. Okey, saya jawab di sini, saya tak jawab dalam telefon lah, sebab dia kata boleh dah nak cakap dengan Ustazah sekali lepas Zuhur. Lepas Zuhur saya nak kasih. Saya dah berapa jam dah kelas tadi. Okey, saya jawab lah kat sini. Okey, siapa jangan telefon saya, siapa jangan undang saya ceramah, saya tak terima. Mereka panggil saya pergi ceramah, tak tahu lah dulu ni kan duk viral saya dalam TikTok lah, Facebook lah. Panggil pergi KL, panggil Sungai Petani, panggil pergi Penang, panggil pergi Selangor. Saya bukan famous, apa panggil buat apa? Orang tak main lagi kalau gugur nama Ustazah sana. Apa pergi panggil Ustazah famous, dia main. Saya tak pergi. Saya mengajar Al-Ustaz lah. Saya mengajar 2 masjid saja. Ar-Rahman, Taman Belas. Saya tak mengajar orang lain. Hampa jangan panggil. Hampa nak buat apa sunnah, tak tahulah. Festival sunnah lah, festival mahabbah lah. Hampa jangan panggil. Hampa jangan panggil. Lepas tu hampa mesej kata Ustazah tak jawab. Ustazah takkan jawab. Saya tak jawab. Memang saya tak jawab. Bila jawab, dia cakap panjang. Bila Ustazah free? Bila free? Tidur beberapa jam je. Tok Sah panggil, Tok Sah undang, Tok Sah jemput, tak pi. Saya buat bengkel saya je, saya pergi Syalam. Tu pun rasanya tahun depan kalau boleh memang tak ada bengkel lah. Memang tak ada. Memang saya penat, saya letih. So jangan panggil. Sekarang kita jawab soalan sahabat kita nah. Saya tak beritahu nama, saya beritahu saja. Sebab apa berlaku atas dunia adalah ketetapan Allah. Okey, sahabat kita ada masalah rumah tangga. Bila suami, semalam kita bincang pasal masalah rumah tangga. Lepas saya jadi ahli kaunseling pula lah kan. Lepas mesej lah pula masalah rumah tangga. Suami ada berkenan dekat orang, perempuan lah, bukan kenal kat jantan, kenal kat perempuan. Okay, berkenan kat satu perempuan ni. Jadi dia kata dia dah mesej, dia dah telefon dah perempuan tu masih yang sama juga, duk telefon duk laki dia. Lepas tu laki dia pun telefon dah mesej juga. Jadi saya ni sesak dada dah Ustazah. Dia sesak dada, saya sesak apa? Saya sesak dada dah, saya minta nasihat. Okey, saya kata segala yang berlaku ketetapan Allah, yakin yang tu saja. Orang lelaki ni satu lah abang, kalau dia nak, abang Ustaz, kalau dia nak, dia buat juga, betul tak? Depan dia buat, belakang dia buat. Dia nak juga. Yang tu je cerita dia. Kita boleh buat apa? Kalau tanya Ustazah, nak suruh Ustazah buat apa angkat geng? Ustazah tak boleh buat apa? Puan kena doa betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelawar dia. Abang nak menikah abang. Saya larang abang menikah juga. Kalau saya bukan jauh mana siapa? Dekat je. Dia mesti. Dia tak tanya. Dia pergi buat juga. Orang lelaki dia buat juga. Lah ni kan, saya bulan tadi, tu dia kata Allah Maha Raya kan. Bila masalah ni mai, Ustazah bengkel salat haid dan nifas di Syalam. Ustazah, tengok. Kacau tak? Masa tadi tak mau main. Okey. Apa namanya, lepas pada masalah ni tiba-tiba dia main satu nasihat daripada seorang orang putih. Mak Saleh lah. Mak Saleh yang bukan Islam ni. Dia bagi nasihat cukup bagus. Dia kata saya ada suami sebelum ni lah. Saya ada sahabat karib. Tapi sekarang saya ada ex-husband, ex-friend. Setelah 4 bulan 4 tahun saya berdengar macam tu, je tak pernah. 4 bulan 4 tahun mereka sudah pun berkahwin. Walaupun saya halang, dia tetap berkahwin. Saya bagi nasihat satu ya. Ni saya bukan nasihat ni, orang putih tu nasihat. Dia kata,
Kita jangan paksa dan begging tau, mengemis orang punya kasih sayang. Tak berbaloi kita nak suruh dia stay dengan kita. Ambil sikit lah, campur orang putih sikit lah kan. Dia stay dengan kita dengan begging dia. Kita ada value. Abang, janganlah kahwin bang. Abang, salah tang mana bang? Tak segok lagi ke bang? Abang, tolonglah bang. Dia pi tak? Dia pi. Dia kata, sekarang saya ada bekas suami dan bekas kawan. Biarlah mereka bahagia. Saya ada kebahagiaan saya sendiri. Saya ada value saya sendiri. Satu yang saya suka, dia kata apa? Bagus tau orang putih ni. Dia kata apa? Kalau dah benda tu ditetapkan untuk berada, orang tu ditetapkan berada di circle kita, tak payah kita panggil, dia akan duduk dekat kita. Kalau sudah ditetapkan dia bukan circle kita, benda tu kecil saja dia akan lari daripada kita. Dia lebih daripada orang beriman lagi bagi nasihat. Lepas tu dia kata, bahagiakan diri kita dengan maruah kita. Betul? Tepuk tangan ni. Persatuan wanita-wanita bahagia. Babai saja bahagiakan diri sendiri. Bagus tu, betul. Jadi kita sekarang ni sebagai isteri 30-40 tahun kita kahwin dengan dia, tapi dia tak nampak kebaikan kita. Dia nak silakan. Allah bagi kat kita ujian sebab nak suruh kita fokus kat diri kita. Pi mengaji, pi cari kelas, duduk dalam circle orang baik-baik. Kita akan jadi lebih baik dan kita lebih percaya pada takdir Allah. Tak ada masalah. Masalah orang ada masalah pasal dia tak main mengaji. Kita minum ayam Ustaz, no? YB nak minum ayam. Betul juga nasihat orang putih tu. Betul? Ustazah semangat lah. Dia minum ayam habis buku kau ni. Minta maaf lah. Okey, jadikan Allah ni dia menetapkan segala-galanya. Atas dunia dia tetap, benda nak jadi dia jadi, di akhirat pun dia tetap. Okey, sekarang apa yang kita kena buat adalah sekarang ni kita fokus kepada ilmu tasawuf. Baikkan hati, hiaskan hati dengan sifat-sifat mahmud. Antum perasan tak bila antum mengaji kan, banyak masalah antum boleh selesai kan? Betul no? Ya Allah kan, betul tak? Sorry no? Masalah kita selesai tu, kita jadi apa pun sebenarnya Allah dah tulis. Tenang. Dah kita teriak pun dia dah tulis. Benda dah tulis, tak boleh padam dah. Dia dah tulis. Dia bagi ujian kat kita satu sebab apa? Nak bagi 3 benda je. Nak bagi pahala, nak hapus dosa, nak naik darjat. Sebab tu dia bagi ujian. Hak yang satu kisah ni, jangan kata kakak ni kan, yang jadi kakak ni, makcik ni duduk atas kursi roda. Laki dia, kalau makcik tu dah duduk atas kursi roda orang tua, laki dia pencen dah lah. Betul tak? Laki dia dah pencen dah, berkenankan Indonesia kerja kilang. Makcik ni teriak, dia tinggal bini dia duduk atas kursi roda tu, daripada Pulau Pinang sampai ke Seberang, dekat Kulim tu, tiap-tiap hari duduk tengok perempuan tu balik kerja. Nampak? Makcik ni teriak. Dia teriak ni. Dia duduk atas kursi roda ni. Dia kata sanggup laki dia. Memang dia sanggup. Kalau dia main gila tu memang dia sanggup kan. Kalau dia main gila, Tuhan jangan duk kata apa. Dia nak menikah dengan si kerja kilang tu. Jadi budak kerja kilang tu baru 20 lebih makcik. Berapa makcik 60 dah. Berbaloi tak kita teriak dengan orang macam tu? Kalau dia kata macam ni, Ustazah, saya tak ada pekerjaan Ustazah. Saya ni nak bergantung pada dia. Rezeki siapa yang pegang? Siapa bagi? Ya Allah, yakin pada rezeki Allah bagi. Adalah celah-celah tu, anak ke apa ke, kita sendiri usaha ke, insya-Allah. Buat online bisnes ke. Tak, kalau kita duk mengemis kasih sayang suami yang sudah pun curang, memang penat. Faham tak wanita-wanita aku sekalian? Faham lah? Faham, baguslah. I support you Ustazah.
Undilah saya. Okey, lawak je nak. Apa dia nak undi pun sibuk. Okey. Syurga neraka itu dalam ketetapan Allah, dan ketetapan Allah itu tiada penghujung. Kita sebagai hamba Allah, saya suka bila kita tengok baru ni kejadian kapal terbang yang terhempas di Elmina tu kan. Walaupun cerita tu kita tak tahu kesahihan tak mana, tapi banyaklah yang viral kata liang lahat daripada kapten kan, macam pelangi kan, macam pelangi. Saya ingat orang yang korek kubur tu dia mesti tahunya tanah dalam tu macam mana, tapi tanah dia berwarna-warni lah, berwarna-warni. Dia sebab dia baik dengan mak dia jaga mak dia. Itulah amalan kita masing-masing. Mesti ada masing-masing amalan kita yang orang tak tahu kita buat apa tau. Amalan tu lah yang sebenarnya yang Allah serlahkan selepas kematian kita. Jadi dia satu lagi yang ustaz tu yang tak terbakar tu pula, Ustaz Idris tu pula, dia punya pasal dengar tak yang dia duduk sembang larita tu. Dia sembang larita, betul dia kata kat kawan dia, awak yang harakam, dia kata itu. Dia pesan apa? Siapa yang buat jahat dekat kita, terus doa kebaikan kat orang tu. Dia tanya, hampa pernah tak kalau orang buat jahat, hampa doa baik orang tu? 7 petala langit. Aku maki. Ada kan Nabi cakap baik dengan orang tu? Kalau orang buat baik, kita baru kita buat baik orang kan? Kalau orang tu buat tak elok kat kita, 7 petala langit, 7 petala bumi, kita nanti hamun dia. Santihan nanti. Oh, tak nampak kat mataku, tak faham nampak kat mataku. Hantarlah lagu mana langit tinggi rendah. Tambah orang duk hutang pun aku tuntut tutang sampai ke lubang cacing. Tapi Ustaz Idris pasal apa? Tu makna dia hati dia baik. Itu kebaikan yang dia buat, yang sampai terhempas pun orang dia ramput pun tak terbakar. Dia kata siapa buat jahat dekat kita, doa kebaikan kat orang tu. Mampu tak? Bolehlah nak jihad lah ya, muhajahadah ya. Ingat senang ke kita nak buat macam tu? Hanya orang yang punya hati yang baik saja yang boleh buat macam tu. Dia orang buat jahat kat dia doa terus kebaikan. Pernah tak bila orang buat jahat terus angkat? Ya Allah, bagilah hidayah kepada dia, ya Allah, lembutkanlah hati dia, ya Allah, murah rezeki dia, ya Allah. Padah. Angin lah. Mau tak keluar dah pasal. Kalau kita nak latih kan, kita boleh buat. Sebenarnya ada yang Ustazah pernah cerita satu perempuan tu kena sihir kan. Yang anak dia tu 7 orang kot. Anak dia mengaji agama semua dekat, pernah sama dengar cerita? Mengaji dekat Syria, mengaji dekat Yaman, kat Mesir, semua anak dia tu ustaz. Tapi tak boleh berubat mak dia yang kena sihir. Setiap saat pensan. Nak semayang pensan. Duduk tengah semayang pensan. Ambil wuduk pensan. Tak sedar diri. 7 anak dia ustaz dan perawat tak boleh ubat mak dia. Sampai satu kes tu, satu hari tu dia pergi kat satu ustaz yang saya pergi mengaji dekat Medan tu. Dia kata satu je ubat dia. Doa dekat orang yang buat. Puan kena maafkan orang yang buat kat puan. Puan doa kat dia, lepas dia amalkan benda tu, baik terus. Tak ada siapa boleh ubat kita melainkan diri kita sendiri. Kena ikhlas lah, kena ikhlas. Ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Aku ikhlas doakan dia. Aku ikhlas ampun dosa dia. Aku ikhlas, ya Allah, bagi hidayah dekat dia. Penting kita mengaji tasawuf ni nak. Penting kita mengaji tasawuf ni. Tu tengok ustazah teringat sinetron Mak Guru. Mak Guru mana tu? Mak Guru mana? Mak Guru Indun. Okey, tak apa ya. Sentiasa maafkan orang. Satu lagi dia kata ketetapan Allah ni bukan saja di dunia tetapi selama-lamanya. Kita punya ketetapan ni selama-lamanya tau. Dah tetap dah no. Ketetapan Allah ni iman dan taat, ketetapan Allah kufur dan maksiat, ketetapan Allah. Syurga dan neraka, ketetapan Allah sejak azal lagi. Maknanya kita semua sudah ada ketetapan syurga atau neraka, kata Nabi Muhammad SAW. Tiada antara kamu melainkan telah ditetapkan tempat kembali sama ada neraka atau syurga.
Seorang tak ada yang tak ada tepat, tak ada tetap. Semua dah tetap. Semua dah tetap. Hadis ini mungkin kita tak pandai nak urai macam mana. Tak, saya punya tahu. Tidak ada ketetapan di antara kamu melainkan semua sudah ditetapkan sama ada syurga atau neraka. Siapa yang tak mau percaya kepada hadis ini, maknanya dia ada masalah dekat rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Setiap perkara sama ada baik atau buruk, segala-galanya baik atau jahat adalah qada dan qadar Allah. Okey. Berbalik kepada hari ini punya cerita. Untuk kita baikkan, kita kena belajar ilmu tasawuf untuk menghiasi hati. Bukan menghiasi hati diri tau. Menghiasi hati. Ilmu tasawuf ni menghiasi hati. Alhamdulillah pertama kali masuk live Ustazah Hasan di TikTok ya. Okey, mungkin ada ramai yang first time. Kita punya kelas Fardu Ain ni hari Isnin dan Selasa 5:30 petang, Isnin dan Selasa. Kalau nak tengok kelas tajwid, kita memang ada setiap hari. Cuma hari Rabu kita ada tengah hari pukul 3 petang lah. Yang lain sebab ada belah pagi lah. Hari Sabtu saja Ustazah cuti dan hari Ahad. Ahad malam ada kelas. Kalau Fardu Ain 2 saja, Isnin Selasa saja. Okey, kita wajib menghiasi hati kita dengan sifat-sifat mahmudah. Wajib tu wajib. Wajib kita membersihkan hati kita daripada sikap-sikap mazmumah. Dari barang yang wajib dibersihkan daripada hati itu adalah seperti sifat-sifat mazmumah. Antaranya apa dia sifat-sifat mazmumah? Riak. Sifat riak. Sifat riak, sifat ujub. Ujub ni kalau kita kupas riak ujub dia cukup syok. Sebab dia, kita tak sangka kalau tanpa ilmu ujub tu macam ni. Riak ni macam ni. Nanti kita masuklah, nanti kita masuk. Kita tak boleh masuk lagi sebab kena faham ya, nak bersihkan hati. Mula bukan bersihkan hati dulu. Nak bersihkan hati kena kenal sifat-sifat buruk hati, iaitu sifat-sifat mazmumah lah. Baru boleh hiaskan hati dengan sifat-sifat mahmudah. Hiaskan hati dengan sifat-sifat mahmudah itulah amal hati, ibadah hati. Yang hias tu macam mana? Nak menghiasi hati dengan sifat-sifat mahmudah, pertamanya kena kenal dulu sifat-sifat mazmumah. Sifat mazmumah. Bila kenal, kena buang sifat-sifat mazmumah. Hiaskan hati dengan sifat-sifat mahmudah. Hias hati itulah dinamakan sebagai amal hati, amal batin. Amalan hati. Kita ada amalan hati, kita ada amalan batin, kita ada amalan zahir. Tapi nak hiaskan hati dengan sifat-sifat mahmudah, kena kenal dulu sifat-sifat mazmumah. Nak kenal sifat-sifat mazmumah, kena jaga dulu 7 anggota zahir. Boleh tak step dia tu? Dia tak boleh terus tu. Kalau kita mengaji yang tasawuf, dia tak boleh terus pergi lompat kepada sifat-sifat mahmudah. Nak kena taubat, nak kena sabar. Itu sifat-sifat mahmudah tu. Nak belajar taubat, nak belajar sabar, nak belajar cinta pada Allah, nak belajar tawaduk, redha. Dia tak boleh terus pergi situ. Dia kena melalui step yang pertama, iaitu menjaga anggota zahir yang 7. Jaga dulu anggota zahir yang 7. Selepas jaga anggota zahir yang 7, kenal sifat-sifat mazmumah, baru boleh hias hati dengan sifat-sifat mahmudah. Faham tak? Faham ke tidak? Wanita-wanita solehah. Amin.
Itu dia. Faham. Jadi faham. Okey. Hati dibersihkan pada menerangkan hiasan ataupun sebelum hati itu kena dibersihkan dulu, barulah dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah, ya. Bersihkan daripada sifat-sifat mazmumah yang saya kata tadi, riya, ujub, takabur, kasih pada dunia, kasih pada kemegahan, kikir yang ni kedekut. Itu semua adalah sifat-sifat mazmumah. Kalau kita mengaji tasawuf, kita ni faham. Kenal, faham. Satu step. Yang kedua, yang susah, amal. Nak faham senang saja. Tak lama. Kalau jenis rajin mengaji, faham tak? Faham. Dia kenal dah sifat-sifat mazmumah. Dia tahu dah sifat-sifat mahmudah. Tapi dalam sudut amal, payah. Mujahadah. Mengaji tak lama. Mengaji, faham, selesai. Amal sampai mati. Amal sampai mati. Jadi orang yang sabar. Jadi orang yang sentiasa bertaubat. Kena sampai mati. Jadi orang tawaduk. Jadi orang kasih pada Allah. Jadi orang yang redha. Tu sampai mati kena jaga. Tapi belajar tak payah lama. Mengaji habis kitab selesai. Boleh dah pergi duk cari kitab lain pula. Kalau dah faham tu tak payah dah. Tapi bak nak amal. Tapi kalau tak boleh lagi nak amal, mengajilah lagi. Mengajilah lagi sampai boleh amal. Sampai faham. Okey? Kalau kita mengaji fiqh, dia senang. Okey, cara solat dengan betul. Dia pun tahu dah. Takbir dengan betul. Dia pun takbir dengan betul. Sini boleh, sini boleh. Qiyam dengan betul. Tahu tak mana. Baca Fatihah dengan betul. Dia pun baca dengan betul. Rokok dengan betul. Kalau dia buat salah, dia pun betul bagi betul. Sebab dia melakukan. Tapi dalam ibadah batin yang kata tasawuf ni, jadilah orang sabar, tiba-tiba tak sabar. Masa jadi kat dia, celakui semua. Lama tak kata ni hari. Oi, sabar. Jadi ni kecil besar. Aku tengok hang. Lepas tu baru dia sedar. Alamak, aku ni tak sabar lagi. Dia macam tak ada guide tau. Dia sebab dalam hati ni kan, marah. Bagi marah. Marah ni tak sabar marah kan. Dia tunjuk dengan perbuatan dia kan. Aku marah tadi ni. Marah ni tak sabar ni. Tapi kalau yang sembahyang tadi, dia takkan buat yang salah. Kalau dia dah belajar betul, dia takkan buat yang salah. Tapi tasawuf ni susah sikit. Dia tak sedar. Kadang-kadang kita mengumpat orang kan. Mengumpat orang ni sedap tak? Walaupun tak ada resepi kan. Resepi tak ada, tapi jadi elok je. Resepi dia kena ramai. 2 orang jadi ya. Okey. Itulah saya kata, kalau buat tasawuf ni dia susah. Dia kena beramal sampai mati ni bukan senang ah. Okey. Sekarang ni wajib kita bersihkan daripada hati kita perkara-perkara yang wajib yang dibersihkan. Okey, sekarang kita masuk. Sebelum ni kita belajar apa? Kita belajar menjaga mata. Satu nombor 1. Kita belajar menjaga mata. Menjaga mata sedap ustazah, nak ramai. Ya, 2 orang tak syok ustazah. Betul lah mengumpat kena ramai baru sok no. Betul lah depa kata ramai baru seronok. Okey, tak sedap mengumpat ustazah, takut. Hak ni dah masuk mahmudah dah ni. Okey, ada yang komen. Tak sedap ustazah, takut. Okey, sekarang ni saya kata tadi kan, nak jaga hati, nak hias hati dengan sifat mahmudah, kena buang sifat mazmumah. Nak buang sifat mazmumah, kena jaga 7 anggota zahir. Yang pertama mata.
Tak boleh tak jaga mata terus nak jaga hati. Sebab dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Mata pandang benda tak elok, hati pun jadi tak elok. Buat dosa mata, satu titik hitam kat hati. Buat dosa mata lagi, satu titik hitam lagi. Dosa lagi, titik lagi. Dosa lagi, titik lagi. Jadi hati kita penuh dengan titik-titik. Dia jadi macam, apa panggil apa? Dinding lah. Dinding lah. Dia jadi dinding lah sebab dosa tadi satu titik. Dosa satu titik. Titik. Banyak dia jadi satu lapisan. Yang mana apabila ilmu tadi atau hidayah tadi yang berupa nur tak boleh dan dia tak perasan dia buat tu dosa. Paling bahaya bila mana hati tu tak sedar yang tu dosa. Banyak sangat buat maksiat. Taubat tak mau. Istighfar tak mau. Jadi hati tadi penuh dengan titik-titik hitam yang sudah pun bercantum sehingga menjadi satu lapisan. Akhirnya diri dia tidak sedar dosa itu satu dosa. Dia rasa dosa itu satu nikmat. Dia rasa dosa itu satu kemanisan. Habis. Mana mai tu hati gelap tu? Dari perbuatan 7 anggota zahir yang tidak dijaga. Mata kita dah jaga, dah tengok dah. Sekarang kita nak masuk main telinga. Elok dah pukul 6 suku, baru nak masuk telinga. Hati jadi keras, hati jadi hitam. Bahaya bila mana tak perasan hati ada buat dosa. Okey. Nikmat mata dengan nikmat telinga. Tadi dia muka siapa? 14. Sini dia kata lidah pun sedap bincang nanti. Telinga. Ketahuilah olehmu bahawasanya telinga itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kepada beberapa faedah yang bangsa dunia dan beberapa faedah yang bangsa akhirat. Allah jadikan setiap satu atas dunia ni tak ada satu yang tak ada faedah. Yang ada kat badan kita ni, diri kita ni ada yang ada yang mempunyai faedah bangsa dunia, ada faedah bangsa akhirat. Mana bangsa pula ni? Main bangsa pula ni. Main bangsa dah ni. Mata ada faedah bangsa dunia, bangsa akhirat. Telinga ada faedah bangsa dunia, bangsa akhirat. Di antara mata dengan telinga yang manakah yang lebih bernilai, sangat berharga untuk diri kita? Mata ke telinga ke? Maka di sini mereka mata adalah mata. Jawapan yang tidak begitu pasti. Memberi jawapan yang seadanya. Seperti menjawab sahaja, tidak begitu yakin. Mata susah. Walaupun menjawab mata, tapi matanya tidak bertentang dengan mata saya. Mata saja. Mata ke telinga ke amal. Yang lebih penting amal. Amal nak mata ke amal nak telinga amal? Pilih satu amal. Ya Umar. Ya Umar tidur. Kakak, mata ke telinga kakak. Kakak nak mana kakak? Kak pilih satu. Mata. Adik. Mata. Umar. Amar. Dan anak darah ni dah jawab mata. Komat lah aku jawab mata juga. Kenalah belain sikit hero kan. Ilmu kalam, ilmu falsafah kata mata. Telinga. Ilmu ilmu kalam, ilmu falsafah kata mata. Lebih penting daripada telinga. Kak Nora masuk kata telinga. Zunaidah kata mata. Hauri kata dua-dua. Hai. Saya kata salah satu pasal apa jawab dua-dua.
Ini kalau masuk mahkamah kena keluar ni. Munirah Rahman kata mata. Mila Cik Wan kata mata penting. Nampaknya mata menang pada mata. Mata-mata. Kat orang Kedah kata mata-mata tu polis tau. Orang lain kata apa? Mata-mata bukan polis lah. Kalau hampa kan mata-mata hampa kata polis juga ke? Kami orang Kedah kata mata-mata tu polis. Bahasa surat ya? Oh, cikgu kata bahasa surat tu mata-mata. Okey. Ilmu falsafah, ilmu kalam kata mata lebih penting. Ilmu fiqh kata telinga lebih penting. Sebab gagak pula. Awak tu padam. Sebab ilmu fiqh maksudnya ilmu faham. Ada telinga baru faham. Kalau ada mata tak ada telinga, teruk cakap dengan orang buta. Tahu tu ni. Apanya? Cerita Piramli. Apa cerita tu? Pak Mat tempe. Accident tu. Pak Mat tempe accident. Bini dia pekak tu dah. Kan dia pekak. Bini dia lah pekak dia accident kan. Orang habang dia kata tak tahulah siapa yang pekak. Apa ingat saya cerita Piramli tu? Dia pun tahu kot. Orang habang kata bini dia pekak. Orang habang Pak Mat tempe accident. Dia kata apa? Tak tahu. Teruk dah nak cakap dengan dia. Teruk kan telinga tak ada. Telinga tak ada. Mata ada, telinga tak ada. Lagi teruk nak cakap dengan dia. Pupak jari tu kan. Oh teruk. Tapi kalau mata dia buta, telinga dia dengar, senang cakap. Senang. Ulama kita ramai dah buta. Hak buta boleh hafal tak? Maknanya benang kepada amal. Kakak kata dua-dua lah kita nak. Tapi nak habang cerita ni, yang mana lebih penting? Pak Mat tempe naik motosikal berlanggang. Mata lebih bahaya. Pasal pula mata lebih bahaya. Orang cerita hak benda lebih penting. Apa jangan cerita bahaya. Kalau kita Allah tarik mata, ya sedih. Ramai dah Allah tarik mata. Kencing mana? Ada kat TikTok tu, saya like satu page tu, orang kencing manis yang kena potong kaki. Kan? Ada tengok kan? Seronok tengok cerita. Bukanlah seronok. Rupanya dia kata, pakcik ni potong kaki ni lama mana dah? Setahun 2 tahun dah potong kaki. Pasal apa yang pakcik kena potong kaki? Bukan nak kata lah. Daripada muda tu, pagi petang tarik. Awak Zana? Pagi petang tarik. Bukan gelas kecil, gelas besar. Dia apa jangan main. Ayam tin tu dalam kereta lah. Ni umur 30 tak rasa apa ke dia. Mai 40 tu dia mai jantung, dia mai macam-macam. Dia kata lah kali nak potong kaki. Saya lebih sikit lah berlaku pada dia. Yang seorang tu pakcik potong kaki. Saya kata tu anak dia 17 tahun. Esoknya ke setahun ke sebulan ke lepas tu potong kaki juga. Anak dia 17 tahun, dua-dua OKU duduk rumah flat, duduk di atas tu. Nak makan orang tu nak bagi. Allah, saya tengok sekarang makanan viral dahsyat tu. Dia pun makanan viral. Anak-anak saya pun suka kena geram tengok dia pun kata tu salah, kau tak sayang kau diri. Dia pun suka benda-benda cheese tu, bukannya ni coklat meleleh-leleh atas tu. Semuanya manis. Amal, jangan makan benda manis Amal. Kena ke Amal kan. Segala donat bubuh, segala coklat lah apa duk bubuh layak tu. Ayak teh ais apa kopi apa tak tahu. Ya Allah ya Tuhan takutlah. Cerita depa semua sama. Daripada muda kami suka teh tarik pagi petang siang malam. Lah kali kaki hilang. Tak apalah cerita kaki hilang lah, cerita telinga dengan mata. Hilang kaki ada mata ada telinga ni. Hari ni sahabat meninggal sebab kencing manis.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak makanan potong kaki, ya Allah. Leh tak minum air manis, minum Umairah je. Lo ni, minum Umairah. Umairah pun ada madu juga. Tapi kalau dah cukup 3 bulan kita boleh selang-selang lah. Cuma madu dia tak banyak lah. Jadi saya minum, saya memang minum. Saya memang tak tinggal Umairah. Saya waktu tu memang saya tak tinggal Umairah. Tapi sekarang saya dah selang lah sehari sekali lah. Tapi saya cek gula tu tak naik pun, dia turun tapi tak banyak lah. Sebab dia ada madu juga dalam tu. Dia ada madu tapi madu dia tak banyak. Tapi kalau saya tak ambil Umairah, badan saya tak sedap. Jadi saya kena ambil sentiasa. Jadi saya on lah setiap kali. So saya pergi Mekah tu memang tiap hari saya makan Umairah. Dan Alhamdulillah Allah bagi kekuatan, tenaga. Saya masalah rahim. Jadi bila saya makan tu boleh dikemas. Kalau tak makan lagi dia tak kemas balik. Cerita pula rahim dia tak kemas. Lepas tu bila makan jadi tapi sebab kita ni umur kita perlu suplemen. Jadi kita tak boleh hilang lah. Walaupun dia ada madu, saya minum juga lah. Cuma saya jarak sehari. Tak payah minum tiap hari dah. Kalau cukup 3 bulan, kita boleh jarak-jarak dah. Sahabat saya potong kaki tapi masih duduk di masjid, Ustazah. Masya Allah. Okey, sekarang ni kita pergi lagi nak. Apa dia kata telinga. Yang mana lebih penting telinga. Telinga ya. Sebab mata ni dia banyak sumber pada maksiat. Okey, apakah dia kata faedah bangsa dunia untuk telinga? Mai kuliah, dengar orang mengaji. Kebaikan dunia juga tu. Kebaikan dunia. Orang dengar orang bercakap kita faham. Orang ajar ilmu kita faham. Orang nasihat kita dengar. Ni siapa telefon pula? Apa dia duduk telefon? Memang tak angkat. Okey, telefon tak angkat ya. Abang betul-betul ni dah ramai dah saya bagi tahu telefon tak angkat. Memang tak angkat. Dah kali anak telefon sampai 3 kali ibu tak angkat. Apa kau telefon ibu? Telefon ayah lah. Ibu memang tak angkat. Tadi bank Maybank. Assalamualaikum ya, siapa ni? Kita pun siapa ni kan? Saya daripada bank Maybank. Ya, kenapa? Maybank. Kita pun tak mahu nak cakap lembut sangat kan. Kita tak tahulah scammer ke apa kan. Saya nak minta puan tu upgradekan puan punya account. Upgrade macam mana tu? Jadi personal account. Jadi puan kena bank simpan duit 200,000 ke atas. Dah pasal apa pula kalau 200,000 ke atas tu nak bagi apa kat saya? Manager boleh jaga akaun puan. Lepas tu puan dapat interest. Kalau biasa tahunan puan dapat bulanan. Tak apalah saya tak minat lah. Tak. Kalau tu dia tanya bila puan free? Memang tak free. Boleh tahu. Apa jangan telefon? Tak jawab. Okey. Maka dia kata untuk kebaikan dunia tadi apa dia telinga kita? Orang cakap faham, nasihat faham, belajar ilmu faham, semua faham tu dunia. Mak panggil dengar, laki panggil dengar. Tu semua tu okeylah. Untuk bangsa akhirat, baca Quran. Tadi pun baca Quran juga, tapi baca Quran tu dapat kebaikan bangsa akhirat. Apa dia? Bangsa. Tak lama bangsa. Tak sedap. Akak buka buku dia tulis bangsa tak? Memang kena ikut je lah. kita nak direct je kan. Di Quran lah. Dia pun translate jadi bangsa tu lah. Bangsa akhirat tadi mendengar Quran, baca hadis Nabi. Scammer tu dia pun kata scammer Ustaz. Betul lah scammer lah tu. Ada pula nak suruh manager jaga akaun kita. Buat apa? Tak kena manager sapu habis duit-duit dalam tu. Dia lah ni duit puan tak cukup ni 200,000. Pasal apa pula duit aku ada RM20 je dalam tu. Lepas tu nak suruh pergi bubuh cari tak mana pula nak bagi jadi 200,000. Merepek yang bukan-bukan lah. Kemudian nak buang sifat mazmumah kena jaga. Okay. Kemudian dia kata dan setengah daripada faedah bangsa akhirat itu mendengar ia akan Al-Quran, mendengar dia akan hadis Nabi SAW, mendengar ia segala ilmu yang memberi manfaat. Jadi hari ni dapat tak kebaikan bangsa akhirat tu? Macam tu lah. Bolehlah dapat dunia, dapat akhir. Lagi seminit. Dan kerana banyak
yang inilah segala faedah adalah pendengar itu lebih afdal. Pendengaran maksud itu. Pendengaran itu lebih afdal daripada penglihatan. Faedah penglihatan itu bangsa dunia dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Rupanya apa yang ada kat diri kita ni kan hak kita. Suka hati akulah mataku. Hang tengok-tengok apa? Suka hati dia mataku. Kan? Bukan mataku. Allah punya. Tak boleh kata mata aku punya pasal, telinga aku punya pasal. Duduk diam sudah. Duk kacau orang. Ubak masing-masing. Lepas ni tahu dah, kalau kawan nasihat tu maknanya kawan sayang lah. Tak usahlah duk tengok benda bukan-bukan. Tak usah duk dengar benda bukan-bukan. Kita ni kena jauhi daripada dosa telinga, iaitu yang paling banyaknya bulan musim-musim politik, ramailah orang semua hak haram jadi tak apalah. Saya pernah dengar ada orang tu kata, tak apalah, politik. Dia kata kat kita, kita kena kata balik dekat dia. Siapa yang kata boleh? Dah habis, dah tak kata lagi. Kaduk kata situ lah. Kalau cerita politik ni, aku heran. Habis dah sudah lah. Dah menang dah. Dah pilih dah. Dah orang kata apa? Dah kempen dah. Dah duk kata situ dah. Kan? Tak habis-habis tau. Tak habis-habis. Jadi boleh pula kata, kita kena kata balik pasal dia kata kat kita. Maknanya politik ni kita kena. Apa tu? Politik lah. Apa nak jadi? Politik mana apa mengumpat juga? Dia tak tahu. Bilik lah. 6.30 dah. Okey, jadi dia kata, jadi kalau ada orang kata, Kak ada rumah dah kan ni nak sembang? Ataupun nak telefon pukul 5 lagi boleh tak? Atas sebab apa tu? Nak kata. Nak kata ni. Ada dah. Hang tak tahu kan hantar aku. Memang hang sebut syukur hang dengar aku kata aku beritahu hang. Kita nak kata apa? Tak usah. Tak usah duk kata-kata aku tak mau dengar apa sebab duk kata apa. Saya akan kata balik lagi apa pun tak boleh. Dah kata. Aku tak mau dosa telinga. Aku nak jaga. Jadi jangan duk kata. Dan kerana dia kata dan kerana itulah mendapat engkau yang buta tu lebih sempurna daripada yang tuli. Orang buta ni dia boleh masuk, dia boleh jalan, dia boleh kerja, dia boleh berniaga, dia boleh lukis segala. Tapi kalau dia main pekak tu dia payah. Hak pekak cacat tu satu hal. Hak pekak tak mau nak dengar cakap ni pun satu hal. Hang ni pekak aku kata berapa kali dah tak mau dengar. Serupa bini Pak Matam tempe. Cukuplah cakap tu. Dan bermula mensyukurkan pendengaran itu nanti kita sambung kemudian. Wallahu a'lam bisawab. Ingat orang perempuan lah ni suka mengumpat, orang lelaki pun sama. Lah ni tak ada lah belin-belin semua semacam lah. Lelaki sama, perempuan pun sama. Tak mana? Budak-budak pun mengumpat. Apa pun yang mengumpat ke, tak mengumpat ke, kita semua bakal jenazah. Nak mati bila? Tak tahu. Tapi nak mati-mati lagi kita pun elok je. Kalau dia mati lagi dia kata, mau kalau suruh siapa nak mati, siapa pun bukan tak mau mati. Tapi sebenarnya bila mati tu habis dah dosa tak ada buat dah. Lagi hidup lagi banyak dosa. Tapi bila suruh siapa yang nak mati, siapa pun tak mau. Dia orang tu lah ilmu tak habis lagi. Ustazah Ahmad tak cukup lagi. Sampai bila nak cukup? Sampai ke sudah tak cukup.
Tak apalah, apa yang Allah letak dekat kita. Budak dalam band saya pun pandai mengumpat. Tu kata budak zaman dah pandai mengumpat. Apa pun berlaku pada kita hari-hari, kita doakan semoga Allah panjang umur dalam keberkatan, insya-Allah. Semoga ilmu kita hari ini berkat. Semoga Allah pilih kita di kalangan orang yang bermujahadah untuk melawan sifat-sifat mazmumah, dan kita dapat hiasi sifat-sifat mahmudah dengan baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Yang ni saja kita bagi kamera terbalik Sat. Okey, kita tengok sahabat-sahabat kita. Boleh bye-bye. Okey, ni sahabat-sahabat kita yang dalam masjid. Yang menjadi tukang gelak bila Ustaz buat lawak tadi, depa ni lah. Depa ni lah yang tadi duk gelak desakan tu. Depa ni lah, masya-Allah. Ada mini love dah. Okey, bye-bye semua. Dekat TikTok pula kita bagi juga. Kita tak tinggal kawan-kawan TikTok, kita flip kamera juga. Tengok sini. Okey, ni sahabat-sahabat kita yang meramaikan majlis ilmu Ustazah pada petang ni, masya-Allah. Tak nampak? Ni nampak ni. Satu-satu lah Ustazah pusing tadi kat Facebook, sekarang dekat TikTok. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.